Zulkifli Mustafa. Saya Zarid Sofida binti Majid. Telah ditugaskan untuk menyediakan satu kertas kerja berkaitan dengan kritikan terhadap buku Pemikiran Reformis Jilid 2 karang oleh Ahmad Farouk Musa. Buku ini sebenarnya mengandungi beberapa tajuk dan juga artikel-artikel yang mana Ahmad Farouk Musa ini merupakan editor kepada wacana Pemikiran Reformis Jilid 2 ini. So, assignment kami ialah untuk melihat kepada artikel-artikel yang dikeluarkan oleh beliau yang menimbulkan beberapa isu, antaranya ialah berkaitan dengan fahaman liberal. Jadi kita akan membincangkanlah tajuk ini supaya para pendengar dapat memahami dengan sebenarnya apakah kandungan-kandungan yang dikatakan menimbul kontroversi dalam buku Farouk Musa ini. Boleh Ustaz tolong jelaskan sedikit sebanyak berkenaan latar belakang penulis buku ni, iaitu Ahmad Farouk Musa, dan hala tuju organisasi Islamic Renaissance Front. Ahmad Farouk Musa ini dari segi latar belakangnya, beliau merupakan seorang pakar bedah jantung, berkhidmat di Universiti Sains Islam Malaysia dan juga pernah berkhidmat di IJN pada tahun 2002. Dan beliau juga merupakan seorang ahli akademik di Monash University dalam bidang perubatan. Beliau bukanlah seorang yang mempunyai latar belakang pengajian Islam yang begitu tinggi, tapi sebenarnya kepakaran beliau ialah dari segi ilmu perubatan. Walau bagaimanapun beliau merupakan pelopor kepada pertubuhan IRF ini, Islamic Renaissance Front ini, yang beliau merupakan pengurusinya. Ahmad Farouk Musa ini merupakan seorang yang penulis dalam laman sesawan Malaysia Kini, dan Malaysia Insider, dan juga Harakat Daily serta The Mandela. Beliau juga merupakan timbalan pengurusi bersih. Itu serba sedikit berkaitan dengan latar belakang Farouk Musa, yang mana beliau bukanlah seorang yang mendapat pendidikan Islam yang sepenuhnya, tetapi mengemukakan idea-idea untuk pembaharuan kepada Islam. Dari segi objektif IRF pula ialah dia mempunyai beberapa visi, antaranya ialah menggalakkan idea-idea perubahan Islam, pembaharuan tajdid untuk dunia Islam dunia yang moden. Yang kedua ialah untuk menggiatkan semula wacana intelektual Islam terutamanya di Malaysia, dan yang ketiganya ialah menyumbang penumbuhan negara Islam yang inklusif dan bangsa Malaysia. Itu di antara objektif IRF yang dipelopori oleh Ahmad Farouk Musa ini. Ustaz, dalam buku wacana Pemikiran Reformis Jilid kedua ini, saya melihat ada 4 tajuk utama yang dibicarakan oleh Ahmad Farouk Musa. Di antaranya, yang pertama, Islam, negara dan cabaran demokrasi. Yang kedua, Islam secularism. Yang ketiga, Islah dan tajdid. Yang keempat, meninjau pemikiran reformis masa lalu. Boleh Ustaz jelaskan isu-isu yang menimbulkan kontroversi dalam tulisan tersebut? Dalam buku wacana Pemikiran Reformis ini, Ahmad Farouk telah mengemukakan beberapa artikel yang dalamnya terdapat tajuk besar, iaitu antaranya ialah Islam, negara dan cabaran demokrasi, Islam dan sekularisme, Islah dan tajdid, serta yang keempat ialah meninjau pemikiran reformis masa lalu. Walau bagaimanapun, Ahmad Farouk Musa telah mengemukakan beberapa artikel-artikel beliau dalam tajuk-tajuk yang diberitahu tadi. Antaranya ialah paradigma baru tentang politik Islam, pengejaran yang tidak berkesudahan terhadap negara Islam, dan juga paksi kiri. Itu di antara artikel-artikel yang dia dikemukakan oleh beliau. Walau bagaimanapun, artikel-artikel ini telah menimbulkan beberapa kontroversi, yang mana kalau kita lihat dalam petikan-petikan artikel tersebut yang telah dikemukakan oleh Ahmad Farouk ini, yang jelas yang saya ikutkan dekat sini ialah yang mana telah menggambarkan idea beliau yang sebenarnya, yang mana beliau telah mengatakan quote-unquote, perjuangan untuk menukar negara ini kepada negara Islam adalah usaha yang tersasar. Umat Islam harus belajar untuk hidup dalam negara sekular dan mempromosikan nilai-nilai Islam yang fundamental seperti keadilan, kebebasan, kesamaan, toleransi dan urus takbir yang baik. Seterusnya beliau menyatakan sesebuah negeri atau negara tidak pantas untuk perdebatkan tentang kedudukan syariah dalam perlembagaannya atau penetapan undang-undang hudud ketika mana mereka masih bergelut tentang pelupusan sampah syarat bagi memenuhi elemen asas Islam, iaitu kebersihan. Ini di antara apa yang idea-idea Ahmad Farouk Musa tentang negara Islam dan juga tentang syariah Islam. Di samping itu, beliau juga mengkodkan pendapat Rashid Ghannouchi tentang apa yang beliau hujahkan. Itu antaranya ialah dia kata
Bukanlah tugas agama untuk mengajar kita perihal pertanian, industri, malah tata cara politik pemerintahan, kerana akal sanggup mengajar kebenaran ini melalui timbunan pengalaman. Peranan agama adalah untuk merungkai kemuskilan yang besar kepada kita, menyangkut tentang kewujudan, asal, nasib dan tujuan kita diciptakan. Ini antara pendapat Ahmad Farouk Musa dalam artikel beliau yang menimbulkan beberapa isu kontroversi yang menggambarkan tentang fahaman liberal beliau. Seterusnya beliau menyatakan juga dalam artikel yang bertajuk pengejaran negara yang tidak berkesudahan, pengejaran yang tidak berkesudahan tentang negara Islam, beliau menyatakan negara bukanlah sesuatu daripada Tuhan, tetapi daripada rakyat. Negara harus melayani rakyat keseluruhannya dan bukan hanya kumpulan tertentu berdasarkan agama mereka. Negara adalah produk manusia dan bukannya inspirasi wahyu. Mentadbir negara berada dalam wilayah politik dan bukan wilayah wahyu. Sebarang kepatuhan kepada nilai agama tidak harus dilakukan melalui paksaan. Negara harus menghormati keyakinan peribadi dan nilai moral yang tidak mengerahkannya ke atas rakyat. Persoalan dhamir seperti keimanan harus ditinggalkan kepada individu. Ia bukan urusan negara untuk menjadi pengatur dan penentu dalam hal yang bersangkutan dengan dhamir. Memaksa manusia untuk beriman terhadap agama yang mereka yakini hanya mendorong manusia menjadi golongan yang munafik. Manusia diciptakan bebas dan sebarang tindakan untuk negara dan sebarang tindakan oleh negara untuk memaksa manusia untuk menganut atau meninggalkan agama adalah tidak bermakna dan sia-sia. Ini adalah merupakan tulisan Ahmad Farouk Musa dalam artikel beliau yang jelas menggambarkan pemikiran liberal beliau dan juga menggambarkan tentang liberalnya IRF ini. Kenyataan saya ini sokong oleh beberapa penulis yang terdahulu, antaranya ialah yang ditulis oleh Umar Faruq Muhammad Samsuddin yang mengatakan agenda liberal sedang melalui Islamis sangat bahaya. Yang mana Umar Faruq ini menyatakan bahawa fahaman liberal ini sangat bahaya, boleh menjerumuskan negara dalam kancah perpecahan pemikiran. Yang Umar Faruq ini juga menyatakan bahawanya konsep yang dibawa oleh Ahmad Farouk ini merupakan satu konsep yang luar daripada kebiasaan ulama-ulama silam, yang mana beliau mengatakan hak negara, hak individu, hak agama, hak individu itu merupakan jelas bertentangan dengan Islam. Begitu juga Umar Faruq ini menyatakan bahawasanya kita lihat di situ ialah dari segi celaruan yang dibawa oleh Ahmad Farouk. Beliau sebenarnya merupakan mengikut Umar Faruq 2013 dalam artikelnya mengatakan IRF ini sebenarnya merupakan pelopor kepada berkembangnya agenda LGBT dan mereka ini menafikan tentang konsep penubuhan negara Islam. Adik-adik mereka ini membawa kepada pendekatan kebebasan bersuara, hak asasi manusia. Itu menyebabkan hak asasi itu mereka melihat dari segi keseluruhan agama, bukan hanya untuk agama Islam tapi kesamarataan agama, yang mana hujah yang dikatakan oleh Ahmad Farouk tadi ialah agama itu adalah hak semua orang. Jadi itu menggambarkan tentang liberalnya pemikiran Ahmad Farouk ini. Dan juga dalam artikel yang selanjutnya yang mana beliau menyatakan golongan Islamis tidak harus berpuas hati dengan hanya retorik mereka bahawa semua perkara akan beres apabila negara Islam ditubuhkan dan syariat dijalankan. Ini seolah-olah mereka, Farouk Musa ini dalam artikelnya menafikan tentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan hak penubuhan negara Islam, sedangkan syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana beliau mengatakan jika semua perkara beres kalau syariat dijalankan, seolah-olah menafikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyebut lagi, kata Ahmad Farouk, cabaran sebenar di luar sana adalah sama ada mereka mempunyai polisi ekonomi yang adil, sama rata kepada semua tanpa mengira kaum dan agama, dan mereka mempertahankan semangat yang sebenar daripada demokrasi, menghormati hak-hak individu, toleransi, persamaan gender dan pluralisme. Jelas apa yang saya katakan tadi ialah ditulis oleh Ahmad Farouk dalam bukunya, dalam artikel tentang persamaan gender, LGBT tadi, dan juga pluralisme tadi. Begitu juga dalam tajuk Islam dan sekularisme ini, Ahmad Farouk telah menulis beberapa artikel, antaranya ialah berhujah untuk negara sekular, menilai semula perdebatan tentang negara sekular dan negara demokrasi sekular. Yang mana Ahmad Farouk mengatakan dalam negara sekular ini, negara harus menjadi sekular dalam pengertian ia bersikap neutral kepada semua doktrin agama yang berbeza. Ini jelas gambaran tentang sekularnya pemikiran Ahmad Farouk Musa ini dan liberalnya pemikiran Ahmad Farouk Musa ini. Jadi seolah-olah membenarkan tentang agama lain.
Islam benar, Hindu benar, Buddha benar. Jadi di manakah yang mengatakan inna dina indallahil Islam? Jelas begitu Seterusnya Ahmad Farouk kata negara sekular harus mendekat demokrasi. Dan demokrasi tidak boleh berasaskan kepada undang-undang syariah. Sekali lagi Ahmad Farouk menafikan tentang undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Demokrasi lebih tinggi daripada undang-undang syariat. Dan ini kerana hal yang sedemikian itu sebaliknya akan menandakan suatu amalan teokrasi. Kalau kita ambil syariah akan menjadi satu negara yang teokrasi, bukan negara demokrasi. Jelas di sini ialah pemikiran Ahmad Farouk Musa tentang liberalnya beliau dan juga sekularnya pemikiran beliau. Dalam artikel yang seterusnya, Ahmad Farouk mengatakan juga ialah kalimat negara Islam tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Lantaran itu kita haruslah memikirkan dan mengusahakan bentuk kerajaan yang terbaik yang selaras dengan aspirasi sebuah bangsa dan agama di negara kita. Beliau menafikan, mengatakan tidak ada kalimah negara Islam dalam Al-Quran. Tapi apa yang Nabi laksanakan, Nabi Muhammad SAW laksanakan di Madinah itu ialah penubuhan negara Islam. Berteraskan apa yang perlembagaan Madinah itu merupakan satu contoh yang baik. Seolah-olah beliau menafikan apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Juga jelas terpesong dari segi pemikiran. Itu menggambarkan bahawasanya kecelaruan fikiran yang ada oleh beliau. Saya sebutkan sekali lagi, kecelaruan ini disebabkan oleh beliau tidak begitu mendalami ilmu agama. Turasnya tidak ada. Penguasaan bahasa Arabnya mungkin tidak ada. Penguasaan asas-asas ilmu agamanya tidak ada. Fiqahnya, usul fiqahnya, fiqhnya, usuluddinnya, pikiran Islamnya itu tidak ada. Disebabkan beliau ini mengambil melalui pendekatan liberal yang menyebabkan dia jauh daripada kehendak Islam yang sebenarnya. Ini jelas daripada beberapa petikan yang dikemukakan oleh beliau. Yang terakhir sekali saya nak sebutkan dekat sini ialah tentang liberalnya pemikiran Ahmad Farouk ini ialah sama ada rakyat akan putuskan untuk memilih haluan ke syurga atau neraka, itu adalah keputusan manusia. Sama ada mereka akan memilih Islam atau jalan lain, itu adalah keputusan manusia. Sama ada rakyat memilih untuk mengalihkan hidup mereka berdasarkan Islam atau tidak, adalah keputusan manusia semata-mata. Jelas bahawasanya manusia yang memutuskan. Bagi Ahmad Farouk Musa ini, segala-galanya ialah akal fikiran. Baginya ialah akal. Wahyu itu merupakan suatu benda yang sampingkan. Secara keseluruhannya, apa yang Ustaz boleh simpulkan sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini? Okey, secara keseluruhannya apa yang dapat disimpulkan dekat sini berkaitan dengan buku wacana pemikiran reformis ini dan juga pandangan-pandangan Ahmad Farouk Musa dalam artikel-artikel beliau. Walaupun artikel itu ada juga idea-idea yang menarik yang boleh diterima, tapi ada idea-idea yang begitu liberal dan bertentangan dengan Islam. Apa yang saya nampak ialah hasil daripada kajian saya berkaitan dengan buku beliau ini dan juga artikel-artikel yang dimuatkan dalam buku ini. Antaranya ialah Ahmad Farouk Musa ini ialah merupakan seorang yang bersifat liberal, pluralisme dan bersifat modernis. Yang ini nampaknya bercanggah dengan Islam. Antaranya ialah yang saya katakan di sini, yang pertamanya ialah menolak pandangan dan pemikiran ulama yang Islamis. Farouk Musa ini ialah dia menolak pandangan-pandangan ulama dan juga pemikiran Islam, sekolah-sekolah Islam yang terdahulu. Yang mana idea-idea mereka itu seolah-olah idea yang tidak boleh dipakai. Itu antaranya. Yang kedua ialah idea penubuhan negara Islam adalah merupakan suatu usaha yang sia-sia. Farouk Musa mengatakan dalam artikel beliau, idea ataupun sebarang usaha untuk menubuhkan negara Islam merupakan sesuatu yang sia-sia dan tersasar daripada kehendak yang sebenar. Yang ketiga ialah pemikiran Ahmad Farouk ini, beliau mengatakan beliau memperlekehkan kewibawaan hukum Islam dan juga syariah. Sebagaimana saya jelaskan awal tadi tentang beliau tidak menerima syariah sebagai suatu dasar kepada penubuhan negara. Yang keempat ialah beliau mencadangkan bahawasanya penubuhan negara sekular merupakan sesuatu yang terbaik. Iaitulah sekular ini ialah yang memisahkan agama daripada pemerintahan, memisahkan agama daripada cara hidup. Jadi itu merupakan pandangan Ahmad Farouk Musa yang menampakkan beliau sebenarnya merupakan seorang yang begitu sekular. Dan yang ketiga ialah beliau mengatakan akal manusia setaraf dengan wahyu. Sebab itulah pemilihan agama itu merupakan hak individu, hak manusia. Sebab wahyu itu dikesampingkan kerana hak memilih ke syurga, memilih ke neraka itu merupakan hak manusia, bukan hak ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menampakkan bahawasanya
Ahmad Farouk Musa meletakkan akal itu lebih tinggi daripada ataupun setaraf dengan wahyu. Dan yang ketiga ialah beliau menyatakan penubuhan negara Islam itu tiada nas dalam Al-Quran. Dan yang terakhir sekali ialah memilih kepercayaan agama itu merupakan hak manusia, bukan hak negara. Tidak ada hak dari segi negara ke atas manusia dari segi pengawalan agamanya. Itu tengok dari segi betapa beliau ini fikiran liberal dan juga sekular ini. Bagi menjawab ini, saya suka membawa kepada fatwa yang telah dikemukakan oleh Muzakarah Kebangsaan kali ke-74 pada 25 Julai 2006 yang mengatakan bahawasanya aliran pemikiran liberal adalah sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam. Ini tuan-tuan boleh rujuk kepada JAKIM, dalam JAKIM yang telah mengeluarkan enactment kaitan dengan aliran pemikiran liberal ini merupakan sesat dan menyeleweng daripada agama Islam. Enactment Syariah Negeri Selangor telah mewartakan bahawasanya SIS Forum dalam braket Malaysia dan mana-mana individu, pertubuhan atau individu yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada agama Islam, menyeleweng daripada ajaran Islam. Jadi daripada idea-idea yang dikemukakan oleh Ahmad Farouk Musa dijelas kepada kita bahawasanya beliau berfahaman pluralisme dan bertentangan dengan apa yang digariskan oleh yang diwartakan oleh jabatan Majlis Agama Islam Selangor yang mengatakan fahaman ini sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulannya bahawasanya idea-idea liberal ini merupakan suatu idea yang cukup bahaya yang boleh menyebabkan kita umat Islam ini, generasi yang akan datang yang ada pada hari ini mengamalkan Islam apa yang dirasakan perlu sahaja, apa yang dia ada kepentingan sahaja, yang lain-lain itu dibiarkan begitu. Ini merupakan sesuatu yang cukup bahaya dan saya mengharapkan generasi yang akan datang begitu berhati-hati dengan fahaman ini kerana ia boleh menyebabkan kita jatuh kepada sesat daripada ajaran Islam yang sebenar. Wallahu a'lam.